Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9. Okey, untuk video kali ini kami ingin membuat satu pembincangan video di bawah subjek falsafah sains Islam. Okey, sebelum saya meneruskan pembincangan, saya ingin perkenalkan pembentang-pembentang yang akan buat pembincangan pada video kali ini. Yang pertama, saya sendiri Abdul Hakim bin Ahmad Noh. Yang kedua, Nurul Aini binti Arifin. Yang ketiga, Hazirah Amalina binti Zikri. Yang keempat, Dayang Nur Syafiqah binti Syafi'i. Dan yang terakhir, Radin Ali Nazihah binti Radin Hasbani. Okey, di bawah konteks ekonomi, isu yang kami ambil adalah isu riba. Okey, dalam isu riba ini, kami akan buat pengenalan mengenai riba. Yang kedua, punca dan kesan riba. Dan yang terakhir, langkah penyelesaian terhadap isu riba. Okey, kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu pengenalan ataupun isu mengenai riba. Okey, sebagaimana kita tahu, amalan riba ini bermula dari sebelum kedatangan Islam lagi. Orang Yahudi menjadikan riba dalam setiap urusan perniagaan dan perdagangan. Ini semua kita tahulah, ini semua kita sedia maklum, yang mana orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini menjadikan banyak buat penipuan di dalam perniagaan dan perdagangan. Selepas kedatangan Islam, baginda Rasulullah SAW memerangi riba secara besar-besaran berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan yakni syaitan itu. Yang demikianlah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berniaga, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang seterusnya kita pergi pada pengertian riba. Okey, di dalam pengertian riba ini saya membawa kepada 3. Yang pertama, Kamus Dewan. Kamus Dewan mengatakan bahawa riba adalah faedah yang dikenakan kepada seseorang atau dikenali juga sebagai bunga. Bunga yang dikenakan kepada seseorang. Sebagai contoh, orang itu meminjam RM3,000 tetapi dia perlu membayar bunga tambahan adalah sebanyak RM7,000. Jadi keseluruhan adalah RM10,000. RM7,000 itu dikira sebagai riba. Okey, yang seterusnya dari segi syarak ialah bayaran kembali terhadap sesuatu pinjaman yang dibayar secara berlebihan oleh peminjam. Sebagai contoh yang saya ceritakan tadilah. Okay, seorang itu meminjam dengan harga RM5,000 tetapi dia perlu membayar 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Okay, pengertian seterusnya adalah daripada Al-Maududi. Al-Maududi membawa pengertian dari sudut bahasa dan istilah. Dari sudut bahasa adalah mengembang, bertambah, menaik dan membesar. Dari sudut istilah, pinjaman wang apabila dibayar kembali mempunyai ciri-ciri itu tambahan atau lebihan daripada jumlah yang dipinjam. Okey, itu yang terakhir sebelum saya serahkan kepada kawan saya yang lain, iaitu hukum riba. Okey, hukum riba bukan sahaja tertumpu kepada penerima, bahkan kepada semua yang terlibat dalam perkara tersebut. Okey, maksudnya hukum riba ni bukan sahaja tertumpu kepada penerima, kita sahaja, bahkan dia tertumpu kepada orang yang memberi pinjam pun sama. Okey, Islam telah menegaskan pengharaman riba melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang telah saya bacakan tadi. Ini semua kita dah maklum, ini semua kita tahu, yang mana Islam memang mengharamkan riba. Okay, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Okay, untuk seterusnya mengenai punca dan kesan, saya akan serahkan kepada rakan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan sambung berkenaan dengan punca dan kesan, iaitu kami memilih topik iaitu riba berdasarkan topik dalam ekonomi falsafah Islam. Okey, baik. Saya akan terangkan 4 punca dan kesan yang mana kita boleh tengok, yang kita boleh ambil iktibar apa sebab ataupun punca dan kesan berlakunya riba tersebut. Punca dan kesan yang pertama yang dapat saya terangkan iaitu antaranya adalah ketidakadilan, tipu daya, penipuan, penyelewengan, muslihat dan salah laku. Baik, isu yang saya dapat terangkan di sini saya ambil daripada Khalid Nursyah
pada tahun 1998 dalam penulisannya dalam artikel yang berkenaan dengan ekonomi riba punca krisis. Okey. Yang mana kita tahu riba adalah ziyadah, kenaikan atau berlebihan pada perkara tertentu dan menjurus kepada suatu bentuk lebih yang tidak halal berlaku pada suatu jenis kontrak seperti bayaran pinjaman yang bertambah. Terdapat juga hadis Rasulullah SAW melaknat orang yang terlibat secara langsung dengan riba, bukan sahaja pada pemberi riba, tetapi termasuklah penerima, pembayar, pencatat dan saksi. Okay. Bila kita tengok orang kebanyakan peniaga di luar sana, ataupun tak kisah ada perniagaan sekalipun, anda berlakunya anda ada perkara tersebut, perkara yang diceritakan iaitu penipuan ini ataupun salah laku ketidakadilan dan seumpamanya, maka terjadilah satu perbuatan yang berunsur riba. Baik, kita lihat punca dan kesan yang kedua, iaitu menukar. Antara punca riba iaitu menukar jumlah yang ditetapkan bagi sesuatu barangan dengan jumlah yang lebih bagi barangan yang sama jenisnya. Baik, kita tengok contohnya, iaitu saya ambil daripada petikan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman pada tahun 8 Oktober 2016 yang menceritakan yang bertajuk riba punca kehidupan tidak berkat. Okay, contoh di sini ialah penalti tambahan akibat lewat bayar juga dikira riba. Contohnya, perlu membayar RM2,000 dalam masa 5 bulan tetapi penghutang tidak membayar dalam tempoh itu. Lalu penghutang meminta tangguh dengan dikenakan syarat daripada RM2,000 menjadi RM2,050 kerana lewat bayar. Lebihan RM50 itu adalah riba. Sebab bukan dalam perjanjian asal. Perjanjian asalnya hanya membayar diminta bayar RM2,000, tapi yang meminta bayar tu dia minta lebihkan RM50. Jadi dari situ kita nampak dan kita lihat bahawa terdapat unsur riba kerana melebihkan kepada penghutang tersebut, kepada kita lah sebagai penghutang, melebihkan RM50 sebab bukan perjanjian asal mereka. Okey, baik, kita tengok pula punca dan kesan yang ketiga yang saya terangkan, iaitu memperoleh keuntungan daripada penggunaan sesuatu barangan yang tidak memberi hasil tanpa adanya penglibatan buruk, perbelanjaan dan risiko di pihak orang yang mengeluarkan pinjaman. Okey, risiko dalam jualan barang yang tidak wujud, yang mana kita tengok hukum asal daripada jualan beli ialah barangan jualan wujud bagi memenuhi permintaan. Penawaran yang berbentuk produk berlaku apabila wujudnya barang. Ketiadaan barang ketika penawaran dilakukan merupakan satu risiko ke atas permintaan. Disebabkan itu, penawaran dan permintaan yang membabitkan dua barangan yang tidak wujud, maka ia dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mana kita tengok oleh itu, dalam konteks barangan jualan yang tiada sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka para ulama menjelaskan larangan tersebut terpakai apabila kondisi berikut, iaitu yang pertama, ada tiga, iaitu yang pertama, bukan hak milik penjual di waktu jualan dilakukan, maka penjualan telah menceroboh hak pemilik barang dan meletakkan risiko ke atas pembeli dengan bayaran bayaran wang, namun barangan masih dimiliki oleh pemilik asal. Yang kedua, barang yang tidak boleh dimiliki kerana tidak mampu dimiliki, seumpama penjual menjual burung yang berterbangan di angkasa. Hal ini menyebabkan pembeli menanggung risiko rugi terhadap bayaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, barangan yang tiada di hadapan mata dan tidak kewujud. Ia adalah suatu bentuk penipuan kerana tiada barangan. Seandainya ia berubah menjadi kontrak as-salam, iaitu tambahan, maka mestilah dipenuhi syarat-syarat barangan agar tidak berlaku risiko ke atas penempah disebabkan barangan yang dikehendaki tidak sama sebagaimana waktu penawaran dilakukan. Baik, insya-Allah itu penjelasan bagi punca dan kesan yang ketiga. Baik, yang terakhir punca dan kesan yang dapat saya terangkan iaitu berkenaan dengan mengambil lebihan daripada pinjaman pokok. Baik, riba al-qardu berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh peminjam. Baik, contoh yang dapat saya terangkan ataupun yang terdapat dalam slide ini iaitu CA. Contohnya CA meminjamkan duit RM1,000 kepada CB.
dan meletakkan syarat si B mesti memulangkan balik sebanyak 1,200 nantilah. Lebihan 200 tersebut adalah riba. Nak kata di sini yang bagi pinjam melebihkan, dia meletakkan syarat. Saya dah bagi pinjam saya bagi pinjam 1,000. Nanti kamu kena pulangkan balik 1,200. Sedangkan 200 itu adalah bukan hutang si peminjam. Itu adalah sebagai lebihan. Lebihan yang mana pemberi pinjam tu tetapkan syarat. Begitu. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat saya kongsikan sebagai rujukan untuk semua. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Aini binti Arifin, nombor matrik 2201319. Hari ini saya akan sambung pembentangan tentang punca berlakunya riba. Okey, baiklah. Antara punca berlakunya riba adalah sifat tamak, kurang ilmu pengetahuan dan tekanan hidup. Sifat tamak ni adalah sifat yang ingin memiliki sesuatu tanpa batas dan selalu merasa tak cukup dengan apa yang mereka ada, sehingga menyebabkan mereka sanggup melakukan kerja-kerja yang hina. Seterusnya, kurang ilmu pengetahuan. Kurang ilmu pengetahuan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan adalah salah satu daripada jenis riba. Mereka hanya menganggap itu hanyalah pemberian hadiah ataupun sebahagian daripada upah. Sebagai contoh, memberi pinjam 1,000 dan meminta bayar balik 1,100. Maka 100 itu adalah riba, sama ada wujud rasa tertindas ataupun tidak. Seterusnya, tekanan hidup. Tekanan hidup iaitu kos sara hidup yang tinggi, gaji yang kecil, anak-anak yang ramai menyebabkan mereka rasa tak cukup dengan gaji yang ada sehingga sanggup melakukan riba. Seterusnya adalah sikap golongan muda pada masa kini yang terlalu mengikut hasrat dan kehendak diri sendiri. Desakan nafsu yang menyebabkan mereka inginkan sesuatu di luar batas kemampuan mereka, seperti inginkan kereta yang mewah, rumah yang besar dan juga gadget yang paling terkini. Semua yang mereka mahukan ini adalah di luar kemampuan gaji mereka. Jadi apabila perkara itu merupakan di luar kemampuan gaji mereka, mereka sanggup melakukan apa sahaja perkara supaya dapat memenuhi kehendak nafsu mereka, sehingga sanggup melakukan riba. Seterusnya, 3 sikap manusia sebagai punca kepada masalah ekonomi. Yang pertama, sikap zalim manusia. Sikap zalim manusia ni dapat dilihat daripada ketidakadilan manusia dalam pengagihan kekayaan sumber harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang kedua, sikap mengkufuri nikmat. Kecuaian manusia dalam menguruskan sumber harta sehingga berlakunya pembekuan harta tersebut dengan tidak dilaburkan kepada jalan yang boleh membawa kebaikan kepada mereka. Sikap sebegini dianggap sebagai mengkufuri pemberian Allah. Yang ketiga, dengan sebab zalim dan mengkufuri nikmat tadi menyebabkan batas-batas syarak dilanggari oleh manusia. Mereka tidak menghiraukan lagi batas halal dan haram, tidak menghiraukan lagi sikap tolong-menolong, ihsan, qanaah dan sebagainya. Jadi, masalah asas ekonomi ini natijahnya adalah perbuatan manusia itu sendiri, disebabkan tindakan zalim, kekufuran terhadap nikmat Allah dan kejahilan dalam menggunakan sumber-sumber yang dikurniakan oleh Allah. Seperti firman Allah yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazira Amanina binti Zikri, matrik number 2201293. Okey, saya akan membentangkan tentang langkah penyelesaian dalam pembangunan ekonomi umat Islam di Malaysia. Okey. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi umat Islam untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemulihannya. Langkah-langkah ini di bawah perlu diambil oleh kerajaan untuk memastikan pembangunan ekonomi umat Islam dapat dimajukan dan dipertingkatkan.
Okey, langkah-langkah yang terdapat 4 iaitu menghapuskan kemiskinan mutlak, membantu peniaga kecil dan penjaja, memantapkan perindustrian dan teknologi dan ekonomi maklumat untuk semua. Okey, pertama adalah langkah-langkah menghapuskan kemiskinan mutlak. Menghapuskan kemiskinan mutlak dalam jangka masa separuh penggal. Yang kedua, menyelaraskan pelbagai program pemasnian kemiskinan yang sedia ada. Yang ketiga, mengurangkan jurang pendapatan serta kekayaan di kalangan rakyat Malaysia tanpa menjejaskan hak asas semua rakyat. Okey, yang kedua langkah-langkahnya adalah membantu peniaga kecil dan penjaja yang mana menggunakan sistem pelesenan untuk kegunaan pengurusan dan pemantauan demi menjamin keselesaan, keselamatan dan kesihatan rakyat, peniaga dan penjaja kecil. Menyediakan infrastruktur dan kemudahan yang selesa, bersih dan menarik bagi penjaja. Okey, langkah yang ketiga adalah memantapkan perindustrian. Okey, walaupun perindustrian di Malaysia ni agak maju, tetapi kemampuan industri Malaysia masih agak ketinggalan dan kurang diberi perhatian dan sokongan yang sewajarnya. Kemampuan industri Malaysia masih tidak seimbang dan harus diperutamakan dengan dasar serta institusi yang sesuai memandangkan masalah serta cabaran yang dihadapi. Okey, langkah-langkah dalam memantapkan perindustrian adalah memodenkan ekonomi dan memperbanyakkan industri, oleh itu akan meningkatkan daya saing ekonomi negara. Kedua, mengatasi kelemahan teknologi industri. Yang ketiga, menggunakan modal, kepakaran, pasaran dan teknologi luar dengan bijaksana demi memperkukuhkan asas ekonomi tempatan. Okey, yang terakhir dalam memantapkan perindustrian, langkah-langkahnya adalah meningkatkan peranan sains dan teknologi demi kemajuan serta memantapkan pendidikan sains asas di samping kemudahan latihan teknikal yang sesuai. Okey, langkah yang terakhir adalah teknologi dan ekonomi maklumat untuk semua. Okey, rakyat Malaysia menyedari bahawa teknologi maklumat ataupun kita panggil IT telah muncul dengan cepat sebagai bidang yang amat penting dan dinamik dalam ekonomi global. Okey, langkah-langkah dalam teknologi dan ekonomi maklumat untuk semua ini adalah mempercepatkan penyambungan infrastruktur telekomunikasi ke seluruh pelosok negara dan mengurangkan kos penggunaannya. Dan yang terakhir, berunding dengan pengeluar perisian untuk mendapatkan perisian yang murah untuk pasaran tempatan. Okey, menurut Muhammad Arif 1985, oleh kerana pembangunan ekonomi dalam Islam itu bersifat bersepadu yang tidak boleh dibagi-bagikan, maka manusialah yang sebenarnya ejen dan tumpuan kepada pembangunan. Okey, yang kedua, pembangunan bukanlah matlamat tunggal yang ingin dicapai, tapi ia merupakan wasilah ke arah supaya manusia ini dapat memainkan peranan yang lebih bermakna selaku khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Yang ketiga, usaha pembangunan ini hendaklah dilakukan secara bersungguh-sungguh kerana ia satu keperluan kepada negara dalam misi memberikan kebajikan kepada umat manusia. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dayana Syafiqah binti Syafi'i. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah berkaitan dengan sektor ekonomi. Okey, baik. Mari kita lihat penyelesaian dalam sektor ekonomi yang penting, iaitu yang pertama pengeluaran, yang kedua penggunaan dan yang ketiga pengagihan. Okey, dalam penyelesaian terhadap masalah pengeluaran, kita ketahui Islam telah mensyariatkan pengeluaran sesuatu barang mestilah berkaitan dengan keperluan hidup manusia. Okey, barangan yang ingin dikeluarkan hendaklah keluaran yang baik. Baik, suci, berkualiti, membawa kesejahteraan ramai dan meningkatkan nilai kemanusiaan yang perlu dilaksanakan dan juga ditingkatkan pengeluarannya selaras dengan tuntutan fardu kifayah. Okey, Islam juga telah menetapkan peraturan sebagai pengeluar ataupun pembekal. Jadi apa yang mereka perlu buat? Pengeluar mestilah tidak mengeluarkan keluaran yang mengganggu, membahaya dan merosakkan kesihatan fizikal dan juga rohani pengguna. Okey, yang kedua, keluaran
tidak mengeluarkan keluaran yang boleh merosakkan nilai-nilai akhlak dan juga kemanusiaan. Dan ketiga, tidak mengeluarkan keluaran yang meruntuhkan maruah dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, tidak mengeluarkan keluaran yang boleh membawa manusia kepada kejahatan dan dosa. Okey, baik, maknanya kat sini Islam sangat menitik beratkan tentang soal keselamatan, tentang soal kerohanian, maruah dan juga mengelak daripada perkara-perkara yang buruk. Okey, seterusnya kita lihat penyelesaian terhadap masalah penggunaan. Okey, Islam sebagai agama yang syumul ada menggariskan beberapa panduan di dalam membantu proses pengeluaran dan penggunaan supaya dapat mendatangkan kebaikan kepada pihak pengguna dan juga pengeluar. Okey, sebagai pengguna perlu ada kesedaran terhadap konsep mencapai keredaan Allah. Okey, pengguna perlu tahu dan memastikan keutamaan penggunaan adalah pada perkara yang daruriyah, kemudian barulah hajiah dan diikuti terakhir tahsiniyah. Okey, seterusnya kita lihat penyelesaian terhadap masalah pengagihan. Okey, Islam sangat menitik beratkan konsep keadilan dalam setiap urusan kehidupan dan tidak terkecuali dalam urusan pengagihan kekayaan. Okey, perkara ini penting bagi menjaga kesejahteraan seluruh manusia daripada tertindas apabila ekonomi hanya dimonopoli oleh kumpulan kecil sahaja. Okey, boleh kita lihat kalau di negara barat, ekonomi ini hanya dikuasai oleh orang-orang ataupun kumpulan-kumpulan kecil sahaja. Dan peniaga-peniaga kecil akan tertindas. Itu yang kita tidak mahu. Seterusnya, Islam juga telah meletakkan asas utama dalam pengagihan kekayaan. Yang pertama, pemilik sebenar sumber-sumber ekonomi ialah Allah. Jadi kita kena faham apa segala yang kita miliki sekarang di dunia ini adalah pinjaman daripada Allah. Okay, pemilik sebenar ialah Allah. Dan yang kedua, setiap individu berhak. Kita kena faham setiap individu berhak mendapat had al-kifayah iaitu kadar minimum bagi keperluan asas dalam kehidupan seseorang mengikut seperti perlindungan, pendidikan, kesihatan dan pengangkutan. Okey, baik, seterusnya kita lihat peranan yang terlibat dalam bidang keusahawanan sosial. Jadi mereka yang terlibat dalam keusahawanan ini, mereka memainkan peranan supaya dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan yang memerlukan. Yang kedua, memberikan latihan kepakaran dan profesional kepada golongan yang memerlukan agar mereka dapat meneruskan kehidupan. Ketiga, memberi bantuan kewangan seperti beasiswa pengajian tinggi, kiranya membantu murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang ingin meneruskan pendidikan tetapi tidak mampu. Keempat, membuka peluang pekerjaan kepada golongan OKU bagi menonjolkan bakat mereka. Kelima, membantu golongan ibu tunggal dan anak-anak yatim meneruskan hidup. Keenam, memberi peluang latihan kepada golongan belia, terutamanya mereka yang terjebak dalam masalah sosial. Ketujuh, mewujudkan satu pusat komuniti yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Dan yang terakhir, menyediakan kemudahan fasiliti yang boleh meningkatkan kemahiran dan bakat golongan susah agar mereka punya satu nilai tambah bagi meneruskan kehidupan. Okey, secara keseluruhannya boleh kita lihat sebenarnya dalam menyelesaikan masalah ekonomi ini semua pihak mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam menyelesaikan masalah ini dari segi pihak kerajaan, dari pihak pengeluar dan juga pengguna sendiri. Kita kena berbalik kembali kepada Islam sebenar, kan, apa yang Islam ajar, apa yang Allah mahukan. Okey, itu sahaja penjelasan daripada kumpulan kami. Semoga kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.